Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Khalilul Amin, Presiden Terkuasa Masjid Rahmaniah Kuala Perlis, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, beri kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk malam tuan-tuan, pada hari ini tarikh 10 Disember bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir, dan kita akan sambung tajuk kita ni berkaitan dengan bab masjid. Apakah larangan-larangan, apakah tegahan berkaitan dengan masjid ni. Dan tajuk kita ini berkaitan dengan larangan mencegah kaum wanita solat di masjid. Saya tadi hari ni kakak-kakak atau ibu-ibu ataupun adik-adik di belakang sana tu, macam mana cerita dia, mereka ni boleh tak boleh main masjid? Boleh lah Ustaz. Kalau tak boleh pasal apa kami main kan ni? Itu contoh. Dia kata boleh semayang, boleh main, tapi yang Nabi larang macam mana ni? Larang mencegah ni. Siapa yang tak boleh main semayang? Ada Nabi uraikan tentang siapa orang perempuan ni yang tak boleh main masjid. Apakah dalil dia? Zaman Nabi dulu ni ada tak orang perempuan masjid? Kita akan tengok sikit. Kita akan rujuk satu persatu. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit tentang amalan peluput dosa sebelum tidur. Rupa-rupanya tuan-tuan, sebelum tuan-tuan nak tidur tu, ada amalan-amalan penyebab dosa kita Allah ampun, dosa kita Allah buang, tuan. Apakah amalan-amalan penyebab kita dosa kita dipadam, diampun ataupun dihapuskan sebelum tidur, tuan? Amalan pelebur dosa sebelum tidur tidak sekedar indah, ajaran Islam juga ringan dan ganjarannya berlimpah. Bahkan saat hendak tidur saja, dosa-dosa bisa terhapuskan. Bagaimana? Bayangkan tuan, tuan letih-letih nak lena tu, tapi sementara nak lena tu, dan lagi dosa kita Allah ampun. Kita semayang, kita puasa, kita ibadah, sebagainya, kita minta doa, ya. Tapi rupanya dalam sebelum tidur tu, dan lagi kalau kita buat ibadah ni, amalan ini, Allah akan hapus dosa kita. Rasulullah SAW telah memberikan tipsnya. Sabda beliau yang artinya, siapa saja yang hendak berbaring ke tempat tidurnya, lalu ia membaca. Siapa antara kita ni nak lena, duduk-duduk saja, landing, atas katil ke, atas tutur ke, atas apa ke, dan kita apa tu kan Nabi sebut? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rupanya tuan baca doa ni tuan, saya di sini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebutkan lagi tuan, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Dia pemilik kerajaan dan segenap pujian. Dia maha kuasa berbuat apa saja. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allah maha suci. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dan Allah maha besar. Siapa saja yang membaca wirid tersebut, maka pasti dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Tuan, bayangkan kita baca doa tadi ni, simple saja, tak panjang mana, tapi kalau baca doa ni apa jadi? Allah ampun dosa kita. Walaupun apa? Walaupun ada dosa sebanyak buih lautan. Kita tengok belakang kita ni, nak pergi ke Langkawi, nak pergi ke sana, nak pergi ke Indonesia tu, lautan kan. Banyak dosa kita kat laut ni pun Allah ampun kan. Tapi syarat tu kan minta ampun betul-betul. Kan Allah ampun dosa kita.
Cuma janganlah dia minta sebelum lena baca doa ni. Tapi sekali lagi tika nombor ekor. Sekali lagi tak semayang. Sekali lagi pergi jumpa Tok Bomoh sebagainya. Kalau buat lagu tu, kacau lah. Dosa lagu. Dosa banyak-banyak pun Allah tak ampun. Kena taubat. Kena taubat dosa. Ya. Jadi kenalah iring dengan amal soleh kita. Puasa kita, ibadah kita, dan amal soleh kita, benda haram kita tinggal, benda yang mana halal kita ambil, yang mana tengah-tengah syubhah tu atas pagang halal ke haram tinggal. Itu kan kena jaga kan. Jadi kalau tuan sebelum lena tu baca doa tadi. Apa jadi? Dosa banyak mana pun Allah akan ampun. Mudah-mudahan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam ayat ini apa? Kita serah pada Allah balik, kita puji Allah. Apa maksudnya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang diibadahi selain daripada Allah. Allah letak balik, tak ada Tuhan lain dah, Allah sahaja. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada ilah-ilah lain. Dialah pemilik kerajaan, dan yang mana segenap pujian balik pada Allah balik tuan. Jadi kita tauhid itu tuan. Dan tidak ada daya lagi kita nak buat kerja apa ke, semuanya Allah bantu kita. Allah Maha Besar, Allah Maha Suci ni, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini kalimah tauhid. Nak kata apa? Nak tidur tu perkemah dulu. Nak tidur aku ni tak ada Tuhan lain dah. Allah Tuhan kita. Tuhan yang beri rezeki bagi kita. Itu tuan yang sepatutnya. Jadi hidup kita tu hidup dalam beriman tuan. Okey, tajuk kita hari ni tuan. Ada tajuk minggu lepas. 2 minggu lepas. Saya minggu lepas tuan nak main tuan. Tapi saya dah mengaji di UM tu assignment banyak yang nak kena hantar pula sem 4 baru habis ni. Itu yang saya tak boleh nak main minggu lepas tuan. Okey, tajuk kita minggu lepas ni larangan meludah dan membuang kotoran. Cerita itu ni boleh tak kita main ludah dalam masjid? Duduk tak duduk, pergi ludah. Tak penjuru tu, duduk kat belakang tu, kat tiang tu. Contohnya, apa Nabi larang kan? Dalilnya, sesungguhnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu, sesungguhnya Nabi SAW pernah melihat ada dahak kotoran ni di dinding masjid. Ni dinding masjid kita ni ada Nabi nampak kotoran dekat dinding melekat. Beliau merasakan jijik. Jengkir ni jijik. Kita tengok pun tak lalu lah kotor. Lalu apa? Muka Nabi pun berubah. Sebab apa orang duduk kat masjid ni? Masjid ni tempat kita beribadah. Tiba-tiba ada kahak pula terlekat dekat dinding-dinding masjid ni. Muka Nabi berubah kan. Kemudian beliau menggosokkan dengan tangannya. Saya berkata Nabi cungkir kan. Nabi khotek. Nabi gosok kuat. Dia kata apa? Nabi SAW bersabda, jika seseorang dari kalian berdiri solat, maka sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Tuhan dia. Kita semayang tadi tuan-tuan, kita berhadapan dengan Tuhan kita. Lepas tu tuan nak pergi buat raja kan, udah pakai baju elok, semat, serika tak sanggup baju kan, beli baju 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 Melayu warna hitam, nak terima pingat kata. Bila ni? Minggu depan. Beli siap-siap dah. Air siap-siap dah, gantung dalam lemari tu. Sebab apa? Nak terima pingat. Siapa bagi? Raja bagi. Dia tak sanggup dah. Nak tidur malam pun tak tidur dah. Sebab apa? Tak sabar nak tunggu dah. Kita hari-hari kan semayang ni. Semayang dengan siapa? Dengan Tuhan kita tuan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tapi kita buat main-main, buat halal-balai, tuan, buat kotoran pula sebagainya. Nampak Nabi abang. Jika seseorang antara kita ni semayang berdiri, sesungguhnya dia berhadapan dengan Tuhannya, Rabbnya. Atau sesungguhnya Rabbnya berada antara dia dan kiblat. Kiblat di sana kan, sepanjang tu kan kita berhadapan dengan Allah Tuhan. Kemudian maka janganlah dia meludah ke arah kiblat. Kalau nak ludah, bukan ludah ke depan, tetapi hendaklah dia membuang dahaknya ke arah kiri ataupun ke bawah kaki. Nampak tuan? Dalil dia, kukulah kita nak berdekhem ke, nak batu ke, nak buang kahak ke, bukan pergi ke depan tu ludah tu, ke kiri kan, ke arah kiri, ataupun kalau ke bawah, ke kaki kita. Kemudian Nabi SAW memegang tepi kain dia ambil kain tepi dia meludah di dalamnya. Setelah itu dia menggosokkannya kepada bahagian kainnya yang lain. Lalu beliau bersabda, atau hendaklah dia melakukan seperti ini. Hadis Bukhari dan Muslim.
Ustaz, pasal apa Nabi nak meludah pula ni? Bukan saja ludah. Tuan-tuan hari itu demam, batuk, ada kahak, ada bahasa apa ni? Gelemar kan, kotor ni. Najis tak? Dia tak najis. Tapi bila kotor nak semayang ni, kita kena urus dengan elok. Kalau kita semayang tu berjemaah, kalau batuk bukan pergi ke depan ni. Kalau batuk ni ke kiri lah contohnya. Kukulah terkeluar benda tu macam mana? Nabi ajak macam mana? Kita boleh buang ke kiri ataupun ke bawah. Tapi masjid Nabi dulu dia bincang, masjid Nabi dia lantai ni tanah. Dia boleh duduk ke bawah tu. Sebab nanti dia akan boleh kabur, boleh tutup. Kita di masjid kita takkan kita nak duduk dekat lantai pula, kat kapek ni. Kalau duduk kat kapek dekat kan. Jadi kan cerita macam mana? Nabi ajak pula. Baju kita ni kita boleh ambil burang poket kita ke, tengah tepi ke bagi hilang. Itu cara dia kan. Ustaz geli lah Ustaz. Memang tajuk ni dia geli sikit. Kukuk nanti jadi betul tuan. Macam mana nak buat? Nabi ajak dari cara-cara kan. Islam ni agama yang indah. Daripada celek mata sampai tidur balik, semua Nabi ajak. Daripada kita nak pergi bilik ayak pun masuk bilik ayak, nak qadha hajat pun Nabi ajak. Sampai ke mati, daripada beranak tu sampai ke mati Nabi ajak semua kan. Tak tinggal satu pun. Bahkan tata cara tu nak semayang tadi, nak bersin ke, nak buang kahak ke apa semua ni, Nabi ajak semua kan. Jadi betul tak? Ini dalil dia. Okey, sama juga di sini Anas bin Malik berkata lagi, Nabi SAW bersabda, meludah di dalam masjid adalah satu kesalahan. Tak boleh ludah dalam masjid ni. Dan kafarahnya, penghapus dosanya adalah menimbunnya. Kita buang dia, kita bersih dia. Masjid Nabi, kalau mereka ni lantai mereka tanah. Kukuk lah ada yang ludah, yang gelemar ke atau kahak tadi, macam mana dia jatuh ke lantai, dia akan kambut. Dia akan hilangkan apa tu kotoran tu. Zaman kita lah ni mungkin tak buat tu. Kita ada sapu tangan, kita buang poket ke apa ke sebagainya. Itu cara dia tu kan. Ini dalil yang nombor 2. Dan yang ketiga pula hadis Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. Nabi SAW beliau bersabda, diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku. Amalan yang baik maupun yang buruk. Nabi ni orang tunjuk dekat dia, Allah tunjuk apa amalan baik, apa amalan buruk. Aku lihat di antara amalan baik adalah sebuah gangguan disingkirkan di jalan. Kita balik sekali lagi, pelepah nyok jatuh dekat jalan, lorong bidara ke, lorong apa ke, kita apa? Kita ambil kali, dapat pahala. Tu lekeh-lekeh amalan tak? Amalan itu lekeh-lekeh betul-betul penyebab masuk syurga kan. Dan Nabi sebut lagi, dan aku lihat di antara amal-amal yang buruk adalah kahak tadi yang berada di masjid tak dikuburkan, tak dibersih, tak dibuang, tak dikambut. Bahasa kita kambut lah. Masjid Nabi dia ada tanah, dia boleh kambut benda tu. Tapi masjid kita ni kalau ada, cuci tu benda tu boleh hilang. Itu dalil dia. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan. Larangan mencegah kaum wanita solat di masjid. Apa cerita dia? Tajuk hari ni boleh tak boleh orang perempuan masjid. Kan? Sebab apa Nabi larang? Kita larang kaum wanita main masjid. Jadi cerita dia, kalau mereka nak main, kita boleh bagi kan. Tapi macam mana Nabi ajak kita? Pertama tuan-tuan, kita tengok balik dalil bukti wanita ikut solat berjemaah. Ada tak dalil zaman Nabi dulu ni orang perempuan pergi masjid? Kita rujuk balik. Apa dah buktinya? Yang pertama, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku berdiri untuk menunaikan solat dan keinginan untuk memanjangkan solat itu. Nabi semayang jadi imam, dia nak panjang semayang tu. Lalu aku mendengar tangisan bayi, maka aku pun memendekkan solatku kerana khawatir tidak suka memberatkan ibunya. Nabi semayang hari itu, Nabi nak semayang lama. Tiba-tiba Nabi dengar suara budak menangis. Bila budak menangis, mesti ada mak. Sebab apa? Nabi kata pula, Nabi pendekkan solat tu sebab apa? Takut-takut budak tadi memberatkan ibu dia semayang. Jadi contohnya kita semayang depan ni, Allahu Akbar, imam baca surah. Ustaz dengan budak kaya belakang. Apa yang patut kita buat? Imam tadi sepatutnya dia perpendekkan bacaan. Dia boleh pendek bacaan, dia terus rukuk, sujud sebagainya. Sebab apa? Sebab tak mau memberatkan ibu belakang. Kita bersama lah, Allahu Akbar, semayang. Budak kaya
Anak siapa main subuh-subuh ni? Kita betiak. Qiyam pun dah. Nampak kan? Yang mak dia pula. Kalau kabut dah. Qiyam pula anak ni. Nampak? Dia sebenarnya tak khusyuk tak? Jemaah pun tak khusyuk. Duk kata pula anak siapa main lah pagi ni. Ya imam pula Allahu Akbar. Suruh apa nak baca dah. Tak mana berhenti dah. Dia kacau kan. Jadi cerita dia, kalau betul sunnah tuan-tuan, pendek bacaan. Sebab apa? Budak tadi khayal. Pertama dia kacau mak dia. Tak apalah. Satu. Kedua jemaah lain pula. Ketiga tak khusyuk sembahyang. Jadi apa Nabi buat? Nabi pendek bacaan. Jadi dalil di sini abang kata ada banyak pengajaran. Pertama, orang perempuan main masjid. Boleh dah bawa budak? Boleh bawa budak main masjid. Tu saya tahu dah. Kita ada budak main masjid, duk lari-lari, marah-marah tu tak main dah lah. Sebab tu yang main hari ni tuan, geng kita lah. Geng 50, 40, 70 kan. Geng 30 kakak hari lah. 20, belah-belah di mana tuan? Geng budak 10 tahun bawah, lagi tak ada tuan. Tapi mana dia tahu tuan? Sepatutnya dia ada kan. Tapi kan budaya kita tak bagi main haji, main ringan, main macam-macam. Tak kan, bagi dia bermain kan. Sepatutnya. Maksud tu bila kecil tak main, besar dia jadi balok tak main kan. Ini kita tengok bagi kan. Di masjid ni mesra pada semua orang kan. Jadi cerita dia orang perempuan main masjid. Ni dalil dia. Sebab apa dia bawa budak ni khiyar. Jadi bolehnya orang perempuan main masjid. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW mengakhirkan solat Aisyah sehingga Umar memanggil beliau dengan berkata, Nabi ni solat Aisyah Nabi akan buat lewat. Kalau boleh Nabi buat hujung-hujung kan. Di sunnahnya kalau orang tanya Aisyah ni apa dia? Dilewatkan. Cuma kita ni nak buat lagu tu pakai payah lah. Azan pukul 8 suku 8.20 8.18 lah ni kan. Nak sembahyang pukul 9 pakai pelik lah. Sampai lama sangat beza. Tapi sebenarnya lagi lama lagi bagus. Cuma kita lah ni kalau kita buat lagu tu, orang nak main, nak semayang, nak pergi ambil kerja, nak pergi ambil anak, nak pergi ambil sebagainya, tuition juga apa, nak pergi sebagai urusan. Lepas tu kita buat semayang tu 15 minit, 10 minit azan, iqamat pula. Itu cerita ada. Tapi kalau diberi peluang, diberi ni, Aisyah tu dilewatkan kan. Sebab ni dalil dia. Telah tertidur para wanita dan anak-anak. Nampak? Umar beritahu, ya Rasulullah, budak-budak dah lena ni, wanita ni, budak-budak anak-anak. Maka keluarlah Nabi SAW lalu berkata, tidak ada seorang pun selain kalian dari penduduk bumi yang menantikan solat ini. Hadis Bukhari dalam kitab Mawaqit Al-Solat. Muslim, ada Muslim kitab Al-Masajid. Imam Nawawi dalam syarahnya terhadap hadis ini berkata, ucapan Umar, telah tertidur para wanita dan anak-anak, yakni di antara mereka yang menanti didirikannya solat berjemaah di masjid. Jadi budak-budak ni dan juga kaum wanita dia bermain masjid nak sembahyang Aisyah. Tapi Nabi itu Nabi dia lewatkan. Dan Umar pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, budak-budak dah lena orang ni. Apa-apa dah letih ni, lena dah lewat ni. Bawa Nabi sembahyang Aisyah. Itu yang berlaku di zaman Nabi. Kebetulan pula Nabi langkah saja kaki pergi ke kiri rumah Nabi tu rumah Aisyah kan. Di mana dia meninggal di rumah Aisyah. Jadi sebelah masjid Nabi tu rumah isteri Nabi kan. Okey, dalam hadis lain, jadi yang kedua dalil lah. Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan mereka wanita-wanita mukminah menghadiri solat subuh bersama Rasulullah SAW. Rupanya orang perempuan ni zaman Nabi dia bermain masjid. Bila pula tengah subuh pun dia bermain. Betul ada main lah ni pun betul lah tu kan. Wanita zaman Nabi tu ni dia bermain sembahyang subuh. Kemudian nak beritahu tuan-tuan dalam keadaan berselimut. Selimut kan dengan kain-kain mereka. Kalau kita zaman kita lah ni pakai baju kurung ke apa-apa, orang perempuan tu kan cerita zaman dulu ni ada kurung kedah ke apa tu, dia bubuh pula kain pelikat, kain batik ke atas pula. Pelubung ke atas. Contoh. Jadi zaman Nabi dulu ni kan pakaian mereka tu dia ada pula pelubung ke atas lagi tuan-tuan, selimut dengan kain-kain mereka. Kemudian para wanita itu kembali ke rumah mereka sehingga mereka selesai menunaikan solat tanpa ada seorang pun yang mengenali mereka kerana masih gelap. Abang kata tuan-tuan, orang perempuan zaman Nabi dulu ni dia main masjid, kelab, balik pun kelab. Tuan, macam mana nak faham ni? Apa yang tuan abang tu kita bincang lagi ada dalil sebut tuan. Dia main semayang, dia balik dan kelab lagi. Abang kata sesama depa pun kena tak kenal tuan. Kelab tak kelab dia balik tu. Awal tak awal. Kita bincang lagi.
Dalil yang pertama ni nak abang kata orang perempuan zaman Nabi pun main masjid juga. Ada 3 dalil. Jadi budak khiyar main masjid juga. Yang kedua tadi, wanita tunggu orang solat Nabi ni, waktu Aisyah ni sampai tertidur dengan anak mereka. Yang ketiga ni, dia main solat subuh ni kelak juga. Jadi ada 3 dalil. Jadi boleh tak boleh main perempuan main masjid? Boleh main juga. Jadi dia apa? 3 dalil. Cuma izin bagi wanita untuk keluar ke masjid, kena minta izin juga. Apa dalil dia tuan? Pertama sekali, solatnya seorang wanita di rumahnya lebih utama dari solat di masjid. Tuan, rupanya orang perempuan ni kalau sembahyang di rumah, pahala mereka sembahyang di rumah lebih besar lagi daripada kita lelaki-lelaki. Kita lelaki-lelaki terbalik, sembahyang di rumah pahala sikit, sembahyang di masjid pahala banyak, 27 kali ganda Nabi kata. Tapi orang perempuan sembahyang di rumah lagi banyak pahala, sembahyang di masjid tak banyak pahala. Ustaz aku tu kena balik lah ni. Dah, terutama hari ni bukan nak sembahyang saja, nak dengar kuliah. Kalau sekadar nak sembahyang, orang perempuan ni duduk di rumah pahala lagi banyak. Yang perempuan main masjid ni sebab apa? Dia main masjid, dia sembahyang berjemaah satu. Kedua, hari tu ada kuliah hadis, esok pula ada tafsir, tulat pula ada kuliah adab, tulat tu lupa terdepan pula kan, main kuliah apa pula, betul tajwid contoh, belajar ilmu agama tu cerita dia. Sebab tu orang boleh main masjid. Cuma kalau nak segi pahala, di rumah lebih baik. Kita bincang sini, ada sedikit video ataupun dalil segi. Namun tidak bererti wanita dilarang dan harus dicegah untuk main masjid berjemaah. Kerana Rasulullah SAW bersabda, apabila wanita isteri salah seorang dari kalian meminta izin untuk datang ke masjid, maka janganlah cegah dia. Kalau kita ni sebagai lelaki, sebagai suami, isteri minta, abang nak ikut pergi masjid, cik nak pergi masjid boleh tak? Kita lebih minta, kita bagilah tuan. Nak pergi masjid, kita bagi. Cuma kalau ada benda yang lain yang menyebabkan fitnah ke apa-apa, itu cerita lain. Tapi umumnya kalau dia minta izin, tak ada apa-apa, kita bagi dia main masjid. Ini dalil dia. Jangan mencegah mereka untuk datang ke masjid. Jadi orang perempuan boleh main masjid tak? Boleh. Tapi pertama kena minta izin dulu. Suami lah. Kalau ada suami, minta izin suami. Kalau tak ada suami, tak apa lah. Main lah. Tak ada masalah. Okey, yang kedua, jika para isteri kalian minta izin untuk kalian untuk pergi ke masjid, maka izinlah mereka. Hadis Bukhari Muslim pun ia juga. Kalau isteri kita minta izin main masjid, kita kena apa? Kita bagilah mereka izin main ke masjid. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga pula, janganlah kalian melarang mereka untuk berada di masjid, dalam masjid, jika mereka minta izin kepada kalian. Nampak? Dalil banyak, semua bentuk yang sama. Minta izin main masjid. Cuma kalau tak bagi, kita jangan main masjid. Okey, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Macam mana nak main masjid ni? Apa syarat dia? Pertama, menutup aurat. Menutup aurat lah. Pakai betul, tutup aurat semua sebagainya, clear kan. Apa dalilnya? Maka berkata Bilal, salah seorang anak Abdullah bin Umar radhiyallahu, demi Allah, kami pasti akan melarang mereka ke masjid. Pelik kan? Tadi Nabi suruh main masjid, tapi Bilal ni dia larang pula orang bukan main masjid. Dia kata apa? Demi Allah, kami pasti akan melarang mereka ke masjid. Maka Allah berkata, aku katakan kepadamu bahawa Rasulullah SAW telah mengatakan itu, tetapi mengapa kamu kata tak boleh? Kami pasti akan melarang mereka. Nabi habaq kalau mereka minta izin bagi pergi masjid. Tapi yang hang ni kata tak boleh pergi masjid, dilarang pasal apa pula? Nampak tuan? Sebab apa tuan? Jika wanita itu tidak menutup aurat sehingga nampak bahagian tubuhnya yang diharamkan bagi lelaki asing untuk melihatnya. Kalau dia ni tak tutup aurat, larang. Atau wanita itu bersolek atau menggunakan wangi-wangian. Apa solek kemas tak sanggup kan? Lepas tu pakai minyak wangi lagi. Sebab tuan kan, kalau kita balik sunnahnya, lelaki pakai minyak wangi, orang perempuan ni pakai minyak wangi untuk di rumah. Kita terbalik, orang lelaki tak pakai minyak wangi, orang perempuan pula pakai minyak wangi. Kan? Sepatutnya kita hari ni yang lelaki ni pakai minyak wangi, bagi wangi. Orang perempuan ni minyak wangi dia sekadar bagi hilang bau badan je. Ni dah, bau bunyi kuat ni. Ni Mak Joh ni, Kak Joh ni, ni Dek Nak ni, bau satu masjid.
boleh bau. Ni kiah ni. Dia pakai minyak wangi tu boleh tahu. Kalau buat lagu tu berdosa kan. Sebab apa? Satu masjid bau kan. Cerita satu kan, orang perempuan boleh pakai minyak wangi tapi bagi hilang bau badan lah. Orang tepi-tepi pun bau sikit itu dah. Ni dah 2-3 kelung lagi. 2-3 sah, 10 sah depan bau dah. Kalau buat lagu tu fitnah tadi, kita boleh larang kan. Itu punca tadi. Sebab apa? Sebenarnya lelaki dia pakai minyak wangi. Beza kan. Maka tidak boleh baginya untuk keluar rumah dalam keadaan seperti ini, apatah lagi main masjid. Nampak kan? Sebab dalil ni banyak kan. Sebab tu tadi bila tadi dia larang tadi wanita tadi main masjid. Sebab apa? Kalau dia macam tadi tak tutup aurat, minyak wangi yang cengeng, yang melampau, yang menyebabkan fitnah, lagi bau, kena berhati-hati. Okey, katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak bagi mereka, dan hendaklah mereka menutup kain tudung ke dada, dan janganlah menampak perhiasan kecuali pada suami mereka. An-Nur 31. Itu cerita ada. Jadi nak berhias ni pakai di rumah tu mesti cantik. Luar rumah tu cantik lah juga, tapi ala kadar lah. Ni dah keluar rumah tak sangka tudung cantik, keluar baju rumah. Duduk dalam rumah tu dia baju kelawang aja. Kelawang apa kan? Kelawang pun tak pakai baju kelawang lah ni. Kacau. Jadi tengok balik macam mana cara dia. Jadi cerita dia, kita tengok balik apa yang kita buat lah ni. Sama lelaki pun duduk rumah luar tu handsome tadi lah. Balik rumah sabar tak sangka. Tak, kena ada romantik juga. Jaga penampilan kita. Dulu masa kahwin tak sangka. Pakai semak-semak sebagainya. Nak batuk pun kontrol. Nak tergentut pun pijah jauh. Buat apa? Baru kahwin. Lah ni ikut dah kita. Tembok sana, tembok sini. Sebab apa? Tak romantik kan? Jaga penampilan kita. Nabi tu kan? Dia balik rumah dia akan ambil air suci ni. Duduk rumah, dia bersuci. Sebab apa? Nak jumpa isteri dia. Kita ni bergigi ni nak jumpa orang luar aja. Duduk rumah happy lah. Bau lagu mana pun. Balik kan? Nabi kan bersuci nak semayang, nak jumpa orang. Balik rumah dengan isteri pun, Nabi akan duduk kat pintu tu, dia akan bersuci tu baru dia masuk rumah. Nampak kata Nabi jaga keterampilan dia, jaga kebersihan dia, jaga dia punya betul bau busuk wangian sebagainya. Jadi itu dari sahih. Okey, jika seorang wanita di antara kalian datang ke masjid, maka janganlah ia menyentuh menggunakan pewangi. Dalil kata orang perempuan kena main masjid dengan pakai minyak wangi. Macam mana ni? Minyak wangi yang tak kuat tu, yang bagi hilang bau kan, sebagai bedak-bedak kau tu pakai dah. Ni kalau pakai serelung bau dah, kena buanglah minyak wangi tu. Simpan pakai di rumah kan. Okey, wanita dibolehkan menghadiri solat berjemaah di masjid, namun harus mematuhi ketentuan-ketentuan tadi yang ditetapkan syariat, seperti tidak memakai wangi-wangian, seperti mana dikhabarkan oleh Zainab As-Sakhafiyah, isteri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Rasulullah SAW bersabda kepada kami, bila salah seorang daripada kalian, para wanita, ingin menghadiri solat di masjid, maka janganlah ia menyentuh wangian. Dalam masjid jangan pakai minyak wangi. Nabi kata, kalau nak pakai pun sekadar hilang bau badan, itu iya. Kalau sampai menarik perhatian orang jauh, kacau. Dan itu Nabi larang. Hadis Muslim, Huzaimah dan Al-Bahaqi. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, wanita mana sahaja yang memakai wangi-wangian, maka janganlah ia menghadiri solat Isya yang akhir bersama kami. Solat Isya bersama kami pun tak boleh. Nampak kata dalil banyak cerita pakai minyak wangi ni. Kalau nak pakai minyak wangi, pada patut kan. Jangan kata yang melampau-lampau, yang cengeng-cengeng tu kan. Okey, kita pergi kan. Bolehnya wanita solat sunnah di masjid. Solat sunat. Solat sunat awal, sunat akhir boleh tak? Ini dalil dia. Sebagaimana wanita dibolehkan untuk solat berjemaah di masjid, dibolehkan pula baginya untuk solat sunnah di masjid, selama mana aman, tak ada fitnah, dan syarat tadi diikuti kan. Orang perempuan pun boleh solat qabliyah, ba'diyah, solat apa tu tarawih ke apa boleh, tak ada masalah. Tapi tengok balik tadi, minyak wangian pakai macam mana, aurat macam mana dan sebagainya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas berkata, Nabi SAW masuk ke dalam masjid, tiba-tiba mendapati satu tali kan, satu tali terbentang di antara dua tiang masjid. Tuan masjid banyak tuan ni, banyak tiang, dan tiang belakang tu ada ikat dua tali.
contohnya. Kemudian Nabi masuk, Nabi tanya, tali apa ini? Para sahabat menjawab, tali ini milik Zainab. Bila ia merasa lemah dari melakukan solat, ia bergantung pada tali itu. Dia nak sembahyang sunat tuan, dia akan letih, dia akan berdiri, dia akan gantung sampai tak waktu kan. Nak ibadah ni. Nabi SAW apa? Nabi SAW bersabda, jangan, Nabi tegur, jangan putuskan tali ini, jangan buat lagu ni, putus, buang tali ini. Hendaklah salah seorang dari kalian solat dalam keadaan ia bersemangat, maka kalau ia lemah, kenalah ia duduk. Nampak tuan? Semayang ni kalau kuat berdiri, tak berdiri kuat duduk. Duduk pun tak larat, berbaring sambil tidur semayang. Itu semayang. Solat wajib kena berdiri. Tapi kalau solat sunat, walaupun kita sihat, boleh kita duduk tuan. Nampak tuan? Tak perlu kita nak pergi pegang, tarik tali. Nampak tu? Nampak kata itu ulu buat dalam ibadah. Buat sekadar mana yang kita mampu. Dan yang kedua pula nak abang kata, orang perempuan pun itikaf kat masjid. Tadi depa apa yang Zainab tadi dia buat untuk ibadah tadi. Bolehnya orang perempuan pun ibadah di masjid ni, itikaf ke sebagainya, boleh tuan. Okey, bersegera kembali ke rumah setelah menunaikan solat. Ni dah saya akan tip yang awal tadi. Orang perempuan ni kalau boleh dia balik setelah solat tuan. Apa dalilnya? Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat subuh. Nabi solat subuh ketika hari masih gelap. Para wanita mukminah berpaling meninggalkan masjid dalam keadaan mereka tidak dikenali kerana gelap atau sebagai mereka tidak mengenali sebagai lain. Hadis Bukhari. Waktu dia kata tadi, orang perempuan dia pun main kelab, balik pun kelab juga. Contohnya sebab apa tu kan? Bila main kelab tak apalah, bila balik tu kelab. Sebab tu sebab apa kan? Bila lelaki ni zikir lepas habis sembahyang, lelaki akan wirid zikir. Dan zikir tu orang perempuan akan siap-siap akan balik. Bila orang lelaki keluar nanti, depa pun tak nampak dia perempuan. Bahkan dia perempuan sama perempuan pun dia pun tak kenal. Nampak tak? Ustaz lagu tu saya tinggal lagi saya lah. Tadi main dengan dia naik motor. Saya jalan kaki balik lah. Jangan buat lagu tu. Dah main sekali, balik sekali. Cerita dia ni, nampak kata lagu tu zaman dulu ni. Nampak kata, mereka jaga betul-betul sebagainya. Kita dah ada kuliah ni, tak apalah. Nampak kata lagu tu. Mereka main kelab, balik tu kelab. Bahkan sesama mereka pun tak kenal mereka kadang-kadang tu. Kelab pun dah. Ni dalil kata. Hadis Bukhari. Okey, Hindun bintu Al-Haris berkata bahawa Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, menceritakan padanya tentang para wanita di masa Rasulullah SAW. Apabila mereka telah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, solat wajib, solat fardu, mereka berdiri meninggalkan masjid. Sedangkan Nabi SAW beserta para lelaki ikut solat, tetap tinggal selama waktu yang dihendaki oleh Allah. Maka apabila Rasulullah SAW berdiri, para lelaki pun ikut diri. Hadis Bukhari. Sebab tuan, kita tengok balik tu, kita rujuk hurai sekali. Yang mana ni, orang lelaki ni bila sembahyang subuh contohnya, mereka orang beri salam, orang perempuan akan bangkit, akan balik. Setelah dia boleh balik tu, lelaki ni tak balik lagi. Dia perlu berzikir sama Nabi sebenarnya habis masa. Lebih kurang dah habis ni, apa masing-masing bangkit berdiri balik kan. Itu cerita dia. Nampak kata mereka jaga aurat mereka, mata mereka, pandangan sebagainya. Itu zaman Nabi dan hadis Bukhari kan. So zaman kita tak ada masalah lah. Kalau kita ada kuliah ni, tunggulah sampai habis kuliah dulu. Kalau tak ada kuliah ke apa tak, nak balik awal, silakan boleh balik awal. Bahkan solat sunat ni buat di rumah lebih baik lagi juga. Lelaki tu sama lah. Okey, dalam riwayat lain, Ummu Salamah juga boleh berkata, Nabi SAW bila selesai selesai salam dari solat, beliau tinggal sejenak di tempatnya sebelum berdiri meninggalkan masjid. Nabi duduk sat, tenang sat, ceritalah. Lepas habis beri salam, tak bangkit cuih lagi. Duduk sat, zikir ke sebagainya, dan itikaf ke sebagainya. Kami berpendapat, wallahualam, beliau berbuat demikian agar ada kesempatan bagi kaum wanita untuk tinggal masjid. Keluar perbulan, tinggal masjid. Itu pada zaman Nabi masa. Okey, kita pergi tuan. Tuntunan solat hukum wanita di masjid. Orang perempuan ni mayang di masjid ke di rumah paling baik? Apakah dalil sebut tuan? Donasi dakwah YouTube. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Wanita tidak mendapat pahala jamaah ketika ke masjid.
orang tanya, orang perempuan ni main masjid ni dapat pahala berjemaah tak? Ada orang tanya. Jadi nak jawab soalan tu, apakah dalil? Jawapan tentang dalil tersebut. Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya salat seorang wanita di kamar khusus untuknya lebih afdal daripada salatnya di ruang tengah rumahnya. Okey, dalil pertama, orang perempuan semayang di bilik tidur dia lebih baik daripada semayang di ruang tamu rumah dia. Rumah tu besar, ada ruang tamu, ada tempat rehat, bilik tidur, ada dapur dan sebagainya. Tu bilik banyak. Kalau tuan-tuan semayang di bilik tidur, lebih baik lagi daripada semayang di ruang tengah rumah. Lebih lagi baik. Salat wanita di kamar kecilnya, yaitu tempat simpanan barang berharganya, lebih utama dari salat di kamarnya. Kalau di rumah dia pula ada bilik tidur, tiba ada bilik kecil pula, simpan barang ke, bilik baju ke apa, dia ada ruang ke, kan? Di situ lebih baik lagi daripada semayang di ruang bilik tidur dia. Nampak kata tu kan, lagi kecil, lagi jauh daripada tempat orang ramai ni, lagi baik rumah semayang. Ini yang pertama. Hadis Abu Daud sahih. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Juga dinyatakan dalam riwayat lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Sebaik-baik masjid bagi wanita ni tak mana? Di rumah dia, bagian rumah dia lebih baik lagi tuan. Hadis Ibnu Khuzaimah. Ni yang kedua. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Ummu Humaid radhiyallahu anha bahwa beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali salat berjamaah bersama Anda." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah mengetahui hal itu, bahwa engkau sangat ingin salat berjamaah bersamaku. Namun salatmu di dalam kamar khusus untukmu, atau baik lebih utama dari salat di ruang tengah rumahmu atau hujrah." Jadi dia tahu perempuan tadi nak semayang berjemaah dengan Nabi. Ya, dia pun tahu. Semua Nabi tahu kalau pahala ni semayang di rumah ni lebih baik lagi. Di ruang rumah dia lebih baik lagi, dilipat lagi. Salatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama daripada salatmu di ruang terdepan rumahmu. Tadi solat di dalam bilik lebih baik daripada ruang tengah. Lah ni solat di ruang tengah pula lebih baik daripada solat di ruang depan. Kita main rumah kita ada ruang tamu, lebih baik lagi solat di tengah lagi. Salatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari salat di masjid kaummu. Kalau tanya pula, solat masjid, kalau kita solat di depan rumah kita ni, daripada pergi masjid, di depan rumah kita lebih baik lagi tuan. Salat di masjid kaummu lebih utama dari salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Nampak, solat di masjid rumah dia lebih baik solat daripada masjid Nabi. Terbalik tuan. Orang perempuan ni, kalau kata nak segi pahala berjemaah semayang saja, di rumah itu lebih banyak, lebih tinggi. Tapi orang lelaki beza. Kena main masjid, baru pahala tu berlipat kali ganda. Orang perempuan kalau nak pahala, di rumah dah cukup dah. Bahkan lebih lagi daripada masjid. Kalau kita di masjid 27 pahala, mereka di rumah mungkin 20 lebih. Lebih daripada 27. Wallahualam. Tapi dia ada boleh main masjid sebagai apa? Nak solat berjemaah, nak jumpa masyarakat, keluarga mereka sebagainya, boleh nak mengaji pula, majlis ilmu, nak upgrade. Itu saja tuan. Kalau kata nak segi pahala, di rumah lebih baik lagi. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Nampak, semua dah disebut yang sama. 4, 5 dan 7 hadis. Sebaik-baik masjid bagi wanita di mana? Di dalam rumah mereka. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Sebagian ulama menegaskan bahwa keutamaan sholat jamaah di masjid hanya berlaku bagi lelaki dan bukan wanita. Nah, tapi kita terbalik kau ni. Orang perempuan nak main masjid, orang lelaki pula tak main masjid, balok lihat. Jadi tengok balik dah. Kita kena main masjid lelaki ni. Sebab Nabi kata pula, kalau boleh aku nak bakar rumah yang tak main masjid. Orang lelaki nak main masjid. Kalau betul tu kan, habis bakar. Kalau boleh dah ni. Tak mana-mana. Satu dunia ni terbakar habis. Kalau betul nak bakar lah. Nabi tak bakar lah rumah orang dalam masjid. Nabi kata ancaman tu kena main masjid bagi lelaki-lelaki ni. Karena yang diperintahkan dalam hal ini adalah lelaki dan bukan wanita.
Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari, salatnya lelaki secara berjamaah itu dilipatkan. Solat berjamaah lelaki dilipat gandakan main masjid kan. Ini menunjukkan bahwa salat wanita berjamaah di masjid tidak dilipatkan pahalanya. Sebab disebut dalam tu solat lelaki, solat wanita tak disebut pun dilipat gandakan. Itu dalil yang ada lah tuan. Karena salat wanita di rumahnya lebih baik dan lebih afdal. Fathul Bari. Demikian pula keterangan yang disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Hadis yang mana 7 jenis ini akan dapat naungan di akhirat. Siapa dia tuan? Salah satunya adalah lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kenapa disebut lelaki yang terpaut dengan masjid? Kalau ikut Nabi kata kan, kaum lelaki wanita yang Islam mukmin ni yang terpaut dengan masjid disebut lelaki yang terpaut dengan masjid. Itu kata dalil-dalil lelaki itu main masjid. Menurut Al-Hafidz, keutamaan ini hanya berlaku bagi lelaki, karena salat wanita di rumahnya lebih afdal dibandingkan ikut berjamaah di masjid. Fathul Bari. Nampak tuan? Ini cerita dia kalau nak segi pahala, apa-apa di masjid ni di rumah lebih baik. Jangan pula lagi, esok minggu depan Ustaz kami tak main lah kuliah Ustaz. Ustaz kata lagu tu, tak, main lah ingat kuliah. Kuliah tak ada masalah, main lah tuan. Main lah masjid, tak ada masalah. So Abang kata, kalau nak dari segi pahala ni, di rumah tu lebih banyak lah. Cuma kita main masjid ni, nak cari ilmu, nak belajar ilmu yang tak ada di sana tuan. Okey, sikit tuan. Aturan sah, kita ingat tak? Ada orang kata sah lelaki depan baik, belakang kurang baik. Orang perempuan pula yang mana depan kurang baik, belakang baik. Apa dalil dia tuan? Donasi dakwah Yufid. Cara wanita menyusun shaf ketika sholat. Mengenai aturan shaf lelaki dan wanita dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya shaf terbaik lelaki adalah yang paling depan dan yang terburuk yang paling belakang. Shaf lelaki paling baik shaf depan. Ni soal ni. Paling buruk shaf belakang. Oh ustaz, tak main-main lah lorong ni. Pasal apa? Duduk belakang buruk. Bukan lagu tu. Nampak kata pahala tu utama ni shaf depan. Shaf kedua, ketiga ni dia pelan kurang. Itu maksudnya. Bukan kata main belakang dapat dosa. Tak. Pahala semua semua dapat juga. Kalau nak kata lagi AA ni, duduk A shaf depan ni. Belakang tu A saja. Duduk A tolak. Itu bahasa kita lah. Nampak kata pahala depan tu paling utama. Sementara shaf terbaik wanita yang paling belakang dan yang terburuk yang paling depan. Nampak? Tapi orang perempuan terbalik. Shaf yang perempuan pula yang terbaik belakang sekali. Shaf depan sekali perempuan ni paling apa tu? Paling buruk. Pelik Ustaz. Nak faham macam mana ni? Saya pun duduk kat macam mana nak faham ni hadis ni. Bila kita belajar banyak kan, Nabi abang aku tu. Tak apa cerita dia tuan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Berdasarkan hadis ini, jika wanita salat jamaah di masjid yang bercampur dengan lelaki dan mereka tidak dihijab sempurna, maka wanita menyusun shaf dari belakang. Okey, cerita dia masjid Nabi dulu ni dia tak besar mana kecil. Situ kata perasan, lepas habis solat subuh, Nabi duduk zikir wirid, orang lelaki tak bangkit lagi. Orang perempuan akan bangkit pelan-pelan, dia akan balik. Sebab apa? Masjid Nabi dia rapat dengan lelaki. Sebab tu siapa yang sah depan, dia dekat dengan sah lelaki yang belakang. Sebab tu jadi, kalau kita ni semayang nak tengok pungkok lelaki lah, pasal paling dah lah, tengok aurat lelaki ke sebagainya, tak khusyuk. Ni yang belakang sekali itu dia jauh dengan lelaki, dia khusyuk. Tu beza dia. Cuma zaman kita lah ni, lelaki berapa jauh. Lepas tu dia ada apa? Kain tirai, dia ada sutra, dia ada penyimpan bidai banyak. Kalau draw ni, dalil kan sebut pula, yang depan pula lebih baik lagi pada belakang. Sama macam lelaki. Sebab apa? Dia nak bagi beza dengan lelaki tu. Ni dalil dia. Namun jika mereka dihijab sempurna, sehingga terpisah sempurna antara lelaki dan wanita, tidak bisa melihat sama sekali, maka aturan shaf kembali ke aturan umum, bahwa shaf terbaik adalah yang terdepan. Kalau law ni balik, kalau kita macam perempuan law ni, dah ada jauh lelaki perempuan, lepas tu ada tirai lagi sebagainya, duduk shaf depan tu lebih baik pula. Shaf belakang pula kurang. Bukan kata baik apa, pahala tu lebih tinggi lagi, lebih besar lagi.
pahala orang yang belakang kurang sikit. Itu dia masuk dalil dia. Kita simak keterangan An-Nawawi. Untuk shaf lelaki berlaku umum. Yang terbaik adalah terdepan dan terburuk yang paling belakang. Sementara untuk shaf wanita, seperti yang dimaksud dalam hadis, adalah shaf wanita yang sholatnya bersama dengan lelaki. Namun apabila para wanita itu sholat secara terpisah, tidak gabung dengan lelaki, maka shaf mereka seperti lelaki. Shaf terbaik yang paling depan dan shaf terburuk yang paling akhir. Anda faham tak? Itu contoh dia. Aku jumpa dalil Ustaz pening ni. Laki depan baik, belakang kurang. Yang perempuan pula belakang sekali bagus, depan tu tak bagus. Itu beza tadi. Kalau masjid kita ada tengok tempat lah. Kalau masjid tu terlalu kecil sebagainya, tak ada tirai, tak ada apa ni, dekat saf lelaki yang belakang tu selang satu jumpa perempuan dah. Saf perempuan belakang tu lebih baik. Dekat dengan lelaki dia kurang. Cuma ada zaman kita lah ni ada tirai, ada apa langsir sebagainya, walaupun dekat tapi ada penghadap. Itu pun saf perempuan sama saf lelaki. Duduk depan tu lebih baik. Allah alam ni dalil lah. Kalau dah nampak baca nanti jumpa lagu ni, ni jawapan dia. Allah alam. Kita ada tu nak tanya untuk tajuk hari ni, yang lelaki, yang perempuan ke, apa makcik, apa tu kakak, apa tu sebagainya, kan, kaum ibu, kaum bapa, aku ada. Ya, sila. Baik. Sekali lagi tak pernah. Okey, perempuan yang suami isteri kan. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okey, soalan sahabat kita ni macam mana? Kalau ni PJJ, cinta jarak jauh, bukan cinta kahwin dah pun. Kan, laki 2 KL, perempuan 2 Perlis kata. Kan. Kemudian perempuan yang nak masjid, adakah setiap kali nak kenal kena minta izin? 5 kali nak 5 kali minta izin. Jawapan dia sebenarnya sekali minta pun tak apa dah. Apa tu abang, ni nak pergi masjid ni, rumah tu pergi masjid ni, rumah sewa kita ni. Boleh tak? Azan ni kan. Rindu pula masjid ni kan. Boleh lagi buat dan kawan kat masjid, boleh mengaji, boleh sembahyang berjemaah contohnya. Jadi kita pergi lah. Okey tu, pakai pergi dah tu pakai sepanjang tu lah. Kalau lelaki ni tak. Kalau nak pergi baru minta. Kalau lelaki dia habaq lagu tu, ya kena minta tidak kali nak pergi. Tapi secara umumnya dah bagi sekali tu boleh lah. Sebab apa? Tak ada apa pun. Melainkan tu ada fitnah ke apa ke, atau cerita lain. Kita tengok balik. Cuma minta izin, ya minta. Cuma dah bagi tu pakai keterusan lah. Kita bersama lah. Orang bagi tu pakai jadi. Tapi orang larang pula, pun kita akan tak pergi lah. Allah alam, ada tanya lagi tentang ni, bonus saya duduk ni. Saya tadi tu kan, orang perempuan zaman Nabi pergi masjid. Kita pun sama lah. Bawa anak tak apa kan. Bawa lah anak-anak kan. Yang ayah, yang mak pun bawa anak-anak kita sebenarnya. Kita ajaklah dia. Kalau duduk berlari-lari tu, pegang dia, peluk dia, kan, sebagainya sembang ni dok. Ni dok, hang anak siapa? Tu padan lah. Dia marah lagu tu pula. Budak ni peluk. Kita pun sama lah dulu ni. Kan, buat sama juga. Bagi masjid ni mesra apa guna mesra tu jemaah. Lelaki perempuan kecil besar kita main masjid kan. Kalau baca mundi dalam insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.